Kita nak bercakap tentang inovasi usahawan untuk meningkatkan ekonomi PKS. Mengapa kita memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ini dan juga mendatangkan usahawan untuk kita memberikan aspirasi dan juga semangat kepada para usahawan di luar sana untuk bangkit kembali dan juga berinovasi, khususnya mereka yang berada dalam PKS dan juga industri PKS. Untuk itu saya perkenalkan bersama dengan anda ialah Tuan Muhammad Mustaqim Lokman Hakim yang juga merupakan salah seorang usahawan untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Tuan bersama dengan kami. Okey, sebelumlah kita nak membawa perbincangan ini kepada topik kita ini Tuan ya. Mungkin ini kesempatan terbaik untuk kita berkenal-kenalan terlebih dahulu dengan perniagaan Tuan ataupun pengalaman Tuan sendiri dalam perniagaan yang diusahakan ketika ini Tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Mustaqim bin Lokman Hakim. Sebelum tu saya nak memperkenalkanlah sebab kita ada dua founder dalam Nidio Kosmetik ni, iaitu Zamzuri bin Muhammad. Beliau selaku founder dalam Nidio ni juga, bahagian pengurusan kewangan, dan saya lebih pada media dan juga advertise dan lain-lain lah. Okey, jadi kami punya program ni lebih pada bidang kosmetik untuk kesihatan dan juga kecantikan. Okey, yang mana company ni kita daripada sebelumnya kita daripada sektor construction. Disebabkan pandemik yang berlaku sebelum ni, musim PKP dan sebagainya, banyak company-company di luar sana terjejas disebabkan ekonomi negara. Jadi daripada situlah bermulanya meningkatnya orang kata media sosial punya bisnes seperti online dan sebagainya. Jadi kita mengambil peluang dan rebut peluang ini untuk orang kata kembangkan. Memang dah tiba masanya. Memang setakat setahun dua tu ramai orang yang di luar sana memang fokuskan lebih pada online. Jadi pilihan yang tepat lah buat masa sekarang ni. Siapa yang nak mencuba dalam dunia perniagaan ni. Okey. Ya, bila kita bercakap tentang pilihan yang tepat pada ketika ini untuk mula berjinak-jinak dalam perniagaan, inovasi perniagaan lebih penting dikatakan berbanding dengan teknologi. Jadi bagaimana kita menterjemahkan tentang melaksanakan dan juga untuk memajukan perniagaan dijalankan melalui inovasi Tuan? Saya memilih platform media online seperti FB, Instagram dan juga TikTok sebagai satu pemasaran secara orang kata kreatif dan inovasi lah. Sebab di luar sana majoriti lah yang apa yang kita tahu memang media sosial ni yang lebih berkesan lah nak dibandingkan dengan iklan-iklan secara billboard dan sebagainya. Betul. Lebih engagement tu lebih lebih tinggi lah dia punya reach dia tu. Reach dia betul. Itu terbukti juga sebab kalau kita tengok banyak kita kata pengasas produk, pengusaha-pengusaha dan juga usahawan banyak menggunakan media sosial untuk berkongsi platform perniagaan mereka dengan pengikut-pengikut mereka. Tapi bagaimana kita nak tahu tercetusnya idea pihak Tuan sendiri untuk ialah tadi dalam bidang perniagaan construction pembinaan kini menceburi bidang yang banyak digunakan oleh wanita khususnya kosmetik. Jadi apa timbulnya idea tersebut? Saya rasa benda ni bukan rasa lah, memang pasti. Kita sebagai lelaki ni tahu yang cantik di mata saya lah, di mata lelaki ni. Jadi situlah tercetus idea ni melihat lebih ramai wanita cantik dan cara yang betul dan selamat. Jadi ialah setiap kali kita keluar pun benda tu dah jadi kewajipan sebagai wanita. Sebagai contoh lipstik, bedak. Itu benda basic. Jadi orang kata benda tu memang kegunaan harian. Jadi orang kata sambutan tu memang luar biasa. Betul. Selain daripada kosmetik ada juga produk-produk penjagaan kulit dan sebagainya tu? Penjagaan kulit kita ada seperti Diomik lah. Diomik ni bukan untuk kecerahan kulit tapi dia merawat dalaman seperti kulit kusam, jerawat, jeragat, memudahkan bintik-bintik hitam dan sebagainya lah. Okey. Ya, bukan sahaja kita melihatkan kepada inovasi itu diterjemahkan pada satu golongan pengguna iaitu wanita, tapi lelaki juga boleh turut menggunakannya. Cuma kan kalau kita nak lihat inovasi dalam perniagaan ini penting. Kalau Tuan sebutkan tadi adalah menggunakan media sosial, mula menceburi bidang perniagaan yang lain, mula memperbaharui produk-produk dan sebagainya. Jadi untuk pihak Tuan sendiri bagaimana melihat ini juga memberikan kesan bukan sahaja kepada perniagaan tetapi juga kepada keseluruhan sistem ekonomi. Ya, benar.
sama seperti yang dikatakan tadi. Pada peringkat awal kita perlu kata labur sejumlah duit lah. Ya. Kata sejumlah duit yang banyak seperti adanya papan iklan billboard jutaan ringgit kerana pemasaran lebih berkesan di media sosial. Okey. Okey tuan, jom kita cerita sedikit tentang bagaimana tuan sendiri boleh berkongsi pengalaman secara dekat dengan mereka yang nak mula berjinak-jinak dalam perniagaan ataupun ada jatuh bangun dalam perniagaan tapi nak bangkit balik. Mesti tuan juga pernah mengalami situasi masa pandemik kan? Ya. Ada satu momen tu macam betul-betul agak sukar untuk meneruskan perniagaan. Macam mana pengalaman itu? Okey, bagi pengalaman saya dalam dunia perniagaan ni confirm up and down dalam perniagaan. Jadi jangan kita rasa mudah putus asa dan sentiasa mencari dan terus mencari peluang. Inilah tiba masanya saya sebagai salah satunya founder Nidio Kosmetik membuka peluang dan ruang kepada rakyat di luar sana untuk menceburi dalam dunia perniagaan. Okey, seperti mana yang kita buka package-package yang sedia ada, sebagai contoh stokis dan juga ejen. Yang mana kita pasarkan dia ni di seluruh Malaysia untuk package kita ni lah. Jadi dengan sini kita kata dia boleh tingkatkan first kali bukan sekadar sale ataupun produk semata-mata, malah dia boleh mempertingkatkan dia punya confidence level dia terhadap orang awam di luar sana. Okey. Sebab kita dalam dunia perniagaan ni orang kata yalah kalau tak confident macam mana kita nak berurusan dengan orang kan. Betul. Orang pun tak confident dengan kita kan. Tapi tuan yalah selalu kita dengar kan nak bermula tu punyalah susah ya. Nak ada branding, nak buat produk ataupun nak membina jenama tu pun satu proses yang sukar. Pengalaman pihak tuan dan juga pengasas bersama serta rakan-rakan yang bersama juga, macam mana pada awal permulaan itu untuk menerapkan keyakinan pelanggan-pelanggan kepada perniagaan yang diusahakan? Okey, macam mana kita nak memberikan kepercayaan kepada orang luar? First kali kita orang kata kena ada testimoni lah. Okey. Testimoni. Sebelum kita keluarkan kita punya produk, kita dah wawarkan yang mana kita akan beroperasi pada sekian. Okey. Jadi bila kita keluarkan bahan-bahan tu semua daripada majoriti campuran organik lah, bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan kesihatan lah sebenarnya. Jadi saya rasa benda ni sangat berbaloi lah untuk pengguna di luar sana. Jadi macam mana kita nak naikkan branding kita tu, kita kena sentiasa update daripada masa ke semasa seperti TV, paper, iklan media sosial di TikTok, IG dan juga Instagram. Salah satunya contoh boleh follow lah IG ataupun Facebook Nidio Kosmetik. Okey, itu memang selalu ada engagement dengan engagement kita di luar sana. Itulah kan, bila kita cakap pasal menjalankan perniagaan ni, ada juga yang perniagaan yang mungkin engagement dengan customer tu macam kurang ya. Kalau kita cerita tentang inovasi, sudah pasti customer relation tu amat penting. Jadi bagaimana menggunakan prospek seperti ejen, orang-orang bawah dan juga menggunakan prospek seperti media sosial ini untuk senantiasa ada engagement dengan customer. Kalau ada komplain ke, ada pertanyaan ke, macam mana selalu dengan customer tu? Okey, biasanya kita bekerja dalam satu kumpulan. Okey, dalam satu kumpulan mana bahan-bahan marketing ni bukan saja daripada anak ejen ataupun stokis, malah HQ pun turut membantu daripada segi advertisement dia orang ni. Jika ada masalah ataupun pertanyaan, dia boleh direct ke stokis ataupun direct dengan HQ kita. Sebab stokis ni dia kata yang berpengalaman tinggi ataupun pengetahuan yang lebih tinggi, lebih mendalam lah dalam bidang Nidio Kosmetik ni. Jadi kalau ada pertanyaan dia boleh je layari di mana-mana media sosial seperti contoh IG Kosmetik ke TikTok, Instagram, Facebook pun boleh, tak ada masalah. Dalam tu memang kita dah terterakan nombor telefon dalam tu, dia just boleh contact HQ ataupun segala pertanyaan lah. Okey, ini satu soalan saya nak tanya. Dah lama saya nak tanya kan. Selalu kita tengok usahawan ni memaparkan kehidupan yang mewah dan juga senang di media sosial. Apakah itu benar yang dipaparkan itu secara realitinya ataupun di sebaliknya itu ada jerih perih dan juga kepayahan yang dilalui oleh seorang usahawan tu?
Okey, pada usahawan di luar sana sebetulnya apa yang dia guna, apa yang kita nampak itu sebenarnya bukan marketing semata-mata, tapi dia menjadi realiti yang sebenar. Okey, sebelum ni kita memang tak pernah nampak ataupun tak pernah tahu kesusahan dia, struggle dia setara mana, tapi bila dah sampai orang kata satu masa dia reward diri dia sendiri. Sebenarnya itu bukan kemahuan sebagai nak menunjuk dan sebagainya, tapi dia nak reward diri sendiri dengan orang kata usaha dia selama ni untuk kembang. Biar rasa macam berbaloi berbaloi apa yang dia buat. Okey, Tuan, kalau kita masyarakat di luar sana nak mendengarkan lebih lanjut pengalaman itu, apakah mungkin laman sosial yang boleh dilayani? Okey, boleh DM di nombor HQ di talian 012 547 8988 ataupun boleh pergi ke page Facebook kita Nidio Cosmetic. Okey, baik. Terima kasih Tuan Mustaqim. Kita doakan selamat maju jaya untuk perniagaan yang diusahakan dan juga menjadi inspirasi kepada mereka yang berjinak-jinak dalam perniagaan di luar sana. Itu dia Tuan Muhammad Mustaqim Lokman Hakim bersama kita pada pagi ini.